Bayang tuan-tuan ya. Macam mana? Kita kata parti Islam, kita kata musyawarah, kita kata muzakarah. Kita kata parti Islam, parti yang konsultatif. Kita kata syura. Mana syuranya? Inilah yang teman-teman kena fikirkan. Dan saya nak bagi tahu tuan-tuan, sebelum saya dipecat, malam saya dipecat, saya sudah dipanggil ke Kota Baru, Kelantan. Bertemu dengan Datuk Nik Aziz Nikmat Mursyidul Am yang saya hargai, yang saya muliakan tuan-tuan. Bertemu dengan Ustaz Abdul Hadi Awang, Presiden PAS. Bertemu dengan Timbalan Mursyidul Am, Profesor Dr. Datuk Harundin. Bertemu dengan mereka. Bersama dengan bekas Timbalan Presiden Ustaz Nasruddin Ahmad Isa. Saya 5 orang bertemu di Kota Baru. Di JKR 10, tempat kediaman rasmi Menteri Besar Kelantan. Dalam majlis itu, Mursyidul Am Datuk Nik Aziz Nikmat tak nak cakap panjang-panjang. Dalam masa 4 minit saja dia bercakap. Saya tak mau dengar lagi hujah-hujah, saya tak mau dengar lagi perbincangan. Semuanya kes sudah tutup. Saya terharu. Ini bahasa dia. Saya terharu. Saya terharu kerana kes telah habis. Saya terharu kerana kes sudah terselesai. Saya terharu kerana masalah sudah selesai. Saya sekarang ini mengadakan kenduri kecil. Masa itu, di jamu kita itu kenduri kecil. Saya dah PAS Pusat mengadakan kenduri besar. Minta ahli-ahli menyumbang untuk mengadakan kenduri besar, tanda kesyukuran bahawa masalah-masalah telah timbul dalam PAS. Kita nak tumpukan perhatian kepada PRU ke-13 yang akan datang. Habis masalah tuan-tuan dan puan. Depan-depan Mursyidul Am, depan-depan Presiden. 3 hari selepas itu, saya buat kenyataan akhbar. Apa kenyataan akhbar saya? Saya menegah anak-anak muda. Saya menegah pelajar-pelajar universiti yang sedang periksa minggu itu, minggu peperiksaan. 7 universiti yang saya kontak semuanya mengatakan pelajar-pelajarnya sedang menghadapi peperiksaan, minggu peperiksaan. Apa yang saya kata dalam sidang akhbar itu? Jangan datang perhimpunan 901. Apa perhimpunan 901? Perhimpunan di mahkamah untuk mendengar keputusan hakim mengenai kes liwat kepala ketapi. Pasal apa nak bawa pelajar-pelajar yang sedang periksa? Pasal apa nak libatkan mahasiswa nak menjawab soalan fizik, nak menjawab soalan chemistry, nak menjawab soalan biology, nak menjawab soalan medicine, nak menjawab soalan literature, nak menjawab soalan bahasa Inggeris. Saya kata yang kedua, soal ini soal pribadi. Pribadi seorang manusia ke atas seorang manusia yang lain. Bukan seorang manusia saja. Kalau ikut peristiwanya banyak manusia. Pintu depan masuk, pintu belakang pun boleh masuk. Saya bagi tahu pemuda-pemuda, mahasiswa-mahasiswa, jangan keluar. Tumpu kepada pengajian. Saya nak tengok muka-muka kamu di Harvard. Saya nak tengok muka-muka kamu di Oxford. Saya nak tengok muka-muka kamu di Cambridge. Saya nak tengok muka kamu di universiti terkemuka di Korea, di universiti terkemuka di China, di universiti terkemuka di Rusia. Sekarang besok keluar surat khabar, Timbalan Presiden Pakatan apa ini? PKR. Timbalan Presiden PKR. Apa dia kata? PAS Pusat hendaklah mengambil tindakan tegas serta drastik segera kepada Hasan Ali. Masya Allah, dia pula tuan-tuan. Dia bukan orang PAS. Dia tak tahu peraturan PAS. Dia menyinggung peraturan orang PAS. Dia menghina orang PAS. Dia menitahkan orang PAS. Dia suruh orang PAS. Besok 2 malam berikutnya, diadakanlah satu mesyuarat nak menyambut apa yang disebut oleh Timbalan Presiden PKR. Mesyuaratlah PAS. Dalam mesyuarat itu putus malam itu juga Hasan Ali pecat. Zalim ke tak zalim? Zalim. Saya nak sekuat-kuatnya biar satu dunia dengar. Zalim ke tak zalim? Zalim. Itu tuan-tuan.
Itu ketua cawangan PAS bujang. Saudara-saudara, saya sebutkan ini bukan nak menagih simpati daripada saudara. Atas nama Islam, Melayu dan Raja, saya redha saya dihilangkan kedudukan saya dalam sebagai ahli PAS. Parti yang saya sayang, tuan-tuan dan puan. Saya secara emotionally, I am still a PAS member. Walaupun dari segi registrationnya, my name has been already being delisted sebagai ahli PAS. Tak ada masalah bagi saya. Saya hormati pimpinan PAS. Ahli Exco kanan PAS Kelantan. Sebelum saya datang, 20,000 orang hadir di wakaf Cik Ye itu. Sebut dia kata Hasan Ali selalu hina ulama. Saya nak cabar dia. Datangkan saya satu cebisan daripada akhbar. Datangkan saya satu gambar video daripada TV. Kalau pernah Hasan Ali mencerca ulama PAS. Saya tak pernah buat. Kerja-kerja ni saya tak buat. Saya hormati Datuk Fadil Noor almarhum. Saya hormati Ustaz Hadi. Saya hormati Harun Tayyib. Saya menghormati Datuk Abu Bakar Cik. Saya menghormati Ustaz Abdul Ghani Abdul Rahman. Saya menghormati Ustaz Abdul Ghani Syamsuddin. Tak ada. Tapi, ya, Hasan Ali mencerca parasit-parasit dalam PAS. Itu saya akui. Itu saya akui. Saudara, cabaran yang ketiga ialah parasit-parasit dalam PAS. Siapa parasit dalam PAS? Saya bagikan ciri-cirinya. Parasit dalam PAS yang dikatakan parasit, teman-teman saya dalam PAS, tuan-tuan sila dengar, tuan-tuan. Yang bercakap ni bekas naik presiden. Yang bercakap ni, tuan-tuan dan puan, insya-Allah bekas Pesuruhjaya PAS Selangor. 8 tahun menjadi bekas Pesuruhjaya PAS Selangor. Yang bercakap ni pernah menjadi ahli parlimen Parit Buntar. Yang bercakap ni pernah menjadi ketua pembangkang dalam Dewan Undangan Negeri Selangor. Yang bercakap ini pernah memenangi 2 kursi di negeri yang berbeza pada 1 tahun. Saya menang Parit Buntar Parlimen, menang Sungai Burung di negeri Selangor. Ya tuan, Sungai Burung di negeri Selangor, Parlimen di negeri Perak. Rasanya tak ada orang lagi yang menang di 2 negeri yang berbeza atas nama 2 tempat yang berbeza. Nah, Selangor, Sungai Burung Selangor. Saudara, saya nak bagi tahu teman-teman, siapa yang parasit yang selalu saya sebut. Dan sekarang orang menyebutnya dalam akhbar-akhbar, dalam TV, dalam mana. Mengikuti perkataan parasit. Yang pertama, parasit, tuan-tuan dan puan, bertanggungjawab menggugurkan perkataan Islam dalam negara Islam. Tuan-tuan bayangkan. Tak apalah tu. Itu dulu dia penyokong kuat pasal dia sepupu Mak Sabu. Tuan-tuan dan puan, saya nak bagi tahu salah satu sifat parasit, mereka bertanggungjawab menggugurkan perkataan Islam. Mereka tak nak perkataan Islam. Bayang, orang parti Islam tak mau perkataan Islam. Orang perjuangan Islam tak mau perkataan Islam. Pasal BAP tak mau perkataan Islam. Hormat BAP. Hormat PKR. Hormat kepala ketapi itu. Kipas ada kipas. Kipas yang dibawa, kipas tahun 1928. Memang confirm tak ada spare part. Tuan-tuan membuat dia. Apa ciri yang kedua? Ciri yang kedua, parasit-parasit ini sudah menjadikan PAS kuda tunggangan kepada DAP dan PKR. Betul ke tak betul? Betul ke tak betul?
Saya boleh cakap pasal saya di Exco 3 tahun 11 bulan. Saya tuan-tuan nak buat, saya nak kurangkan, kalau tidak mencegah 100%, saya nak kurangkan arak di Selangor. Siapa yang menentang? DAP menentang. Siapa yang menentang? PKR menentang. Yang sedihnya, wahai teman-teman di Tanjung Dawai, yang sedihnya, wahai teman-teman di Taman Orkid, yang menentang juga ialah Persib PAS. Tuan-tuan sebutlah nama dia. Atas nama hormat saya tak sebut nama dia. Bayang tuan-tuan dan puan, dia menentang. Dia tak suka. Lepas itu tuan-tuan, saya menentang judi. Judi yang berlesen, judi yang tidak berlesen. Yang tidak berlesen itu tuan-tuan bercambah. Guna bahasa utara, bercambah. Banyak. DAP menentang, dia kata judi itu sebahagian daripada darah daging orang-orang Cina. Kata dia. Tak boleh ubah. Tak boleh ditiadakan. PKR pun kata begitu. Yang sedihnya tuan-tuan, PAS dalam braket Persib pun kata begitu. Kemudian saya pergi kepada rumah urut. Rumah urut. Urut kaki ada, urut peha ada. Urut atas sikit daripada peha ada. Urut perut ada. Saya kata ini mesti dibereskan. Siapa yang menentang? DAP. Siapa yang menentang? PKR. Siapa yang menentang? Masya Allah. Cuba orang PAS cuba kuat-kuat. Yang ketiga tadi. Siapa lagi yang menentang? Persib. Yang keempat, ciri-ciri Persib ini. Saya nak cerita sikit tentang cerita Persib ini. Tentang peristiwa DUMC. Daman Sara Utama Methodist Church. Bayang tuan-tuan, 50 orang Islam pada bulan Ramadan dipanggil untuk berbuka puasa. Bukan di surau, bukan di masjid, bukan di madrasah, bukan rumah penghulu, bukan rumah ketua atau ketua, tapi di gereja. 6:30 petang mereka datang. Sampai jam 11 malam. Ikut mereka yang pi bagi tahu kita dalam interview dengan Jais, mereka berbuka puasa sekitar jam 9. Habis buka puasa tak semayang pun. Tak ada tempat semayang, tak ada tempat ayam ambil semayang. Tak ada sujadah, tak ada tikar. Apa yang mereka dengar? Ceramah-ceramah Kristian. Bacaan buku-buku Kristian. Nyanyian-nyanyian Kristian. Naik ke atas pentas 2 orang. Ini semua laporan yang diberikan kepada saya. Saya tidak berada dalam majlis itu. Laporan daripada teman-teman Jais. Teman-teman polis, teman-teman rela yang datang dekat situ polis. Tuan-tuan, datang naik ke pentas buat testimoni. Testimoni. Bagusnya jadi Kristian. Aku jadi Kristian. Bantuan aku dapat, keselamatan aku dapat, harta aku dapat, bantuan kewangan aku dapat, bantuan makanan aku dapat, kereta aku dapat. Perempuan pun dapat. Itu tambah. Itu testimoni yang ketiga. Bayang saudara. Saya menentang. Saya menyokong penuh apa yang Maiz buat dan Jais buat. Saya mempertahankan sebagai exco agama. Saya pertahankan bermati-matian, saya pertahankan. Sayangnya Menteri Besar tuan-tuan, Menteri Besar Selangor, tanpa rujuk kepada saya exco agama, tanpa rujuk kepada Jais, tanpa rujuk kepada Maiz, terus minta maaf kepada gereja. Tuan-tuan bayang tuan-tuan, minta maaf.
menafikan adanya proses Christianization, menafikan adanya proses proselytization, sehingga Kebah Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor mengatakan, ya, memang ada proses mengkristiankan orang Islam pada malam itu, tetapi bukti-bukti teknikal tidak cukup untuk dibawa ke pengadilan. Saya sebut tak betul pun tuan-tuan tak bagi betul. Sultan kata, Sultan bertitah, Sultan ketua agama payung Islam. Tuan-tuan dan puan-puan majlis sekalian. Yang keenam, ciri-ciri parasit ini. Saudara, parasit ini boleh menyokong dan terus hidup bersama dan terus menyokong kepala ke tapi. Bayang kepala ke tapi, bayang tuan-tuan dan puan. Masalah moral, masalah akhlak kepala ke tapi. Bayang tuan-tuan masalah moral yang dihadapi. Saya sebagai kawan satu kursus 1 tahun dengan dia, satu pengajian dengan dia. Umur dia agaknya 3-4 tahun lebih tua daripada saya. Satu pengajian, kawan baik, kawan baik. Tapi berbeza dari segi Islamnya, dari segi akidahnya, dari segi akhlak, dari segi moral. Macam mana tuan-tuan? Semua orang suruh dia sumpah laknat. Orang itu sumpah laknat, orang ini sumpah laknat. Kenapa dia enggan sumpah laknat? Pasal apa? Dia takut. Pasal apa dia tidak bersedia untuk sumpah laknat? Saya tak tahu lah tuan-tuan, dalam blok-blok yang dia tidak pernah menafikan blok-blok itu. Barisan wanita-wanita Malaysia yang bukan Malaysia, yang kulit cerah, yang kulit tak berapa nak cerah, yang rambut hitam, yang rambut tak berapa hitam. Uban saya. Payah. Saudara, sepatutnya seluruh rakyat Malaysia 28 juta menunggu-nunggu saat sumpah laknat daripada dia. Dia berhutang budi, bukan saja kepada Allah. Dia berhutang kepada manusia. 28 penduduk Malaysia, juta penduduk Malaysia, termasuk orang-orang tuan-tuan yang dikaitkan dengan dia. Barisan, tuan-tuan boleh tengok dalam blok-blok, gambar-gambarnya ada, gambar-gambarnya ada dalam blok. Kebanyakannya isteri orang. Termasuk orang yang bertemu dengan isteri orang di hotel pukul 3 pagi. Betul. Pukul 3 pagi. Pukul 3 pagi. Wah, tengok. Batu api cukup banyak. Saya dah 38-39 ceramah. Bilangan batu api yang paling ramai dekat Mabuk ni lah. Tuan-tuan dan puan sekalian dia. Yang terakhir apa ciri? Banyak lagi ciri. Yang terakhir apa ciri pada ciri-ciri dalam PAS? Ciri parasit dalam PAS, tuan-tuan dan puan, mereka hendakkan keuntungan terdekat daripada menjadi pemimpin PAS. Keuntungan terdekat di Putrajaya. Berangan nak jadi Perdana Menteri. Ahli Parlimen Pokok Senar nak jadi Perdana Menteri. Allah! Ahli Parlimen Pokok Senar kata Hasan Ali terima 30 juta daripada Kementerian Belia dan Sukan untuk buat 2,000 kursus. Masya Allah, saman. Minggu depan saya saman dia.
Saya tidak bertanding di marbuk. Tuan-tuan dan puan majelis sekalian. Akhirnya insya-Allah akhirnya tuan-tuan. Bisa hendak kutuk no. Saya merasa mau lagi lah tuan-tuan. Dalam keadaan kipes 1928 ni. Tuan-tuan dan puan, saya nak ringkaskan.